Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pada petang ini kita akan sambung topik 2 iaitu Instructional Design Process. Dia adalah kesinambungan daripada topik 1 tadi. Okey, apa itu ID process? ID process adalah step ataupun langkah-langkah yang perlu diteruti oleh trainers ataupun educators yang ingin menyiapkan apa-apa saja instruction ataupun produk ataupun bahan PNP yang berjaya. Di mana setiap fasa ini mestilah dibuat mengikut fasa-fasa dia dan tidak boleh melangkaui salah satu step. Kerana setiap fasa dia ada specific goal dan juga tujuan dia. So kalau kita lihat di sini instruction design, dekat sini dia ada 5 step. Yang pertama analisis. Okey. Kemudian design, iaitu kita akan bentuk. Ketiga adalah kita rapid prototype, di mana dalam proses design, dalam fasa design kita ada bangunkan prototype. Dan rapid prototype adalah kita kena rapid, bermakna kita tunjuk kepada klien ataupun pakar untuk mereka semak. Dan sekiranya ada berlaku penambahbaikan, maka kita perlulah membetulkan prototype. Fungsi prototype adalah sebelum kita buat produk yang sebenar, kita perlulah test terlebih dahulu produk yang telah dibangunkan itu bagi memastikan produk akhir kita adalah berkesan dan berjaya. Kemudian barulah kita develop dan akhir sekali kita implementkan dia. Okey, semasa kita melaksanakan proses dalam pembangunan instructional design, ini adalah beberapa isu ataupun beberapa perkara yang perlu kita ambil kira. Yang pertama, contohnya kenapa kita perlu teliti semula teaching and learning process padahal proses teaching and learning itu telah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian yang kedua, apakah komponen yang sepatutnya perlu ada di dalam kita membangunkan instructional design? Kemudian adakah sebarang premis yang ada disediakan dalam instructional process? Kemudian apakah kebaikan daripada keputusan setelah kita laksanakan instructional design process? Apakah nilai instructional design process itu kepada guru dan juga kepada pelajar? Dan apakah hubungan antara instructional design dengan prestasi kepada teknologi manusia? Okey, ini adalah fasa pertama iaitu fasa analisis. Yang pertama, apabila kita nak membangunkan apa-apa saja produk dan juga instructional design, kita kena tahu siapa audiens kita. Sebagaimana saya terangkan pada topik 1, pertama kita kena kenal pasti daripada segi umur, daripada segi kognitif, daripada segi pengetahuan, daripada segi level education, daripada segi kerjaya, background dan sebagainya. Kita tak boleh assume kesemua mereka adalah pengalaman yang sama. Contohnya kalau engineer, mereka tidak ada pengalaman dalam bidang medical. Sama juga dengan medical, doktor-doktor mereka tidak ada pengalaman dalam bidang engineering contohnya. Jadi kita kena pastikan siapa audiens yang kita nak bangunkan instructional design tersebut. Yang kedua, kita kena pasti isu. Kenapa isu tersebut kita pilih? Adakah isu tersebut memang betul-betul ada masalah yang perlu kita selesaikan, atau adakah isu tersebut kita ingin tambah baik ataupun kita ingin pastikan di akhir hasil pembelajaran para pelajar kita dapat mencapai objektif yang kita inginkan. Yang ketiga, kita kena bangunkan matlamat dan juga objektif. Kenapa kita nak buat instruction design tersebut? Kemudian keempat, kita kena faham dan kita kena tahu apa yang klien ataupun audiens nak. Contoh kalau zaman dulu, kebanyakan orang menggunakan televisyen hitam putih. Jadi berdasarkan daripada R&D dan sebagainya, mereka dapatkan pasti kebanyakan klien inginkan televisyen yang bercolor. Kemudian televisyen tersebut ada remote controlnya. Sehinggalah sekarang dah terciptanya televisyen yang ada remote control, dari touch dan sebagainya. Itu semua adalah hasil daripada proses R&D yang di mana mereka mendapat evaluation daripada klien. Yang kelima, kemudian kita kena tahu berapa banyak pengalaman dan juga pengetahuan audiens terhadap sesuatu topik tersebut. Sebab kita tak boleh membangunkan sesuatu yang melebihi ataupun melangkaui pengetahuan. Contohnya kalau kita nak bangunkan ABBM untuk pelajar darjah 1, contohnya matematik mereka hanya belajar operasi tambah dan tolak. Kita tak boleh membangunkan bahan PNP yang ada memperkenalkan simbol operasi bahagi ataupun darab. Itu kita kena lihat tahap pengetahuan para audiens, dan kemudian kita kena
design dan kita kena reka cipta plan bagaimana kita nak deliver, bagaimana kita nak sampaikan arahan ataupun learning materials yang kita ingin bangunkan. Sama ada kita nak buat secara digital ataupun non digital, adakah kita nak menggunakan YouTube sebagai medium platform, atau adakah kita nak menggunakan Instagram, atau adakah kita nak menggunakan Google Meet dan sebagainya. Itu semua kita kena tahu dan kita dah planning daripada awal. Okey, ini pun adalah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam proses analisis. Pertama, siapa audiens kita. Yang kedua, apa yang mereka telah tahu. Kita tak perlu, kita kena juga bangunkan yang learning materials atau instruction yang bersesuaian dengan pengetahuan sedia ada mereka. Kalau kita contohnya kita nak untuk pelajar darjah 2. Pelajar darjah 2 kita nak perkenalkan instruction untuk operasi darab. Jadi kita kena relatekan dengan apa yang mereka telah sedia tahu, iaitu mereka telah mempelajari untuk topik operasi tambah dan juga tolak pada tahun 1. Kita tidak boleh menggunakan ataupun melangkau daripada pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, apa yang kita nak tunjukkan kepada mereka. Contohnya kalau operasi darab, kita nak tunjukkan kepada pelajar secara visual bagaimana operasi tersebut dilaksanakan. Mungkin kita boleh tunjukkan formula yang bersesuaian. Kemudian keempat, kenapa kita kena terangkan perkara ini? Mungkin ada isu-isu menyebabkan, contohnya kalau kita nak buat operasi darab, ini disebabkan oleh kebanyakan para pelajar sukar untuk menghafal sifir. Dan seterusnya, berapa lama kita nak siapkan projek ini? Adakah projek ini mengambil masa yang terlalu lama sehingga menyebabkan objektif kita tidak tercapai? Contohnya kita nak buat untuk pelajar tahun 3, tapi kita buat daripada Januari sampai Disember tak siap-siap. Jadi tak bergunalah, maknanya kita kena pandai rancang plan kita punya apabila kita nak bangunkan instructional design. Okey, ini adalah jadual apabila kita nak membangunkan instructional design. Di mana jadual ini adalah memberi ia dapat guide kita secara berkala setiap fasa yang kita buat. Pertama kita ada, dia lebih kurang seperti Gantt chart, di mana dia ada fasa 1 sehinggalah ke fasa 4, di mana fasa 1 bermula daripada target audience hingga ke participants, dan fasa keempat bermula daripada purpose hinggalah ke action. Yang ini kita boleh listkan sama ada dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk flow chart. Okey, ini adalah analisis instructional untuk goal dan juga aim, di mana pertama kita kena pasti aim kita. Dan kita kena pastikan kita memberi arahan dan juga direction yang jelas untuk kita mencapai aim tersebut. Kemudian kita setkan goal kita, di mana kita kena identify behavior para pelajar, dan juga kita kena menerangkan dan juga mengetahui apakah prestasi para pelajar supaya apa yang kita nak capai itu tercapai. Contohnya, kalau kita tahu pelajar itu mempunyai tahap kognitif yang agak rendah, jadi kita tak bolehlah terlalu set kita punya goal yang terlalu tinggi berbanding dengan pelajar-pelajar kelas yang agak cemerlang. Kemudian refine goal, di mana kita kena hafasi semula goal tersebut dan kita delete apa-apa saja goals ataupun yang sama ataupun redundant. Kemudian kita kena listkan juga goal tersebut bermula daripada yang paling low hinggalah kepada the most important thing. And then kita kena refine goals again. Okay, dan akhir sekali make a final ranking. Akhir sekali bila kita dah susun atur balik goal kita, dan kita akan dapat matlamat sebenar apa yang kita nak capai. Okey, setelah kita kena pasti goals dan matlamat dan objektif, maka kita kena juga analisis learner. Siapakah pelajar-pelajar ataupun learner yang kita nak identify? Yang pertama kita kena lihat daripada segi jantina, umur, education level dan juga pengalaman. Kemudian kita lihat juga daripada skill dan kompetensi pelajar. Kemudian kita lihat daripada learning style mereka, sama ada mereka lebih berminat untuk aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti individu, ataupun mereka lebih suka kepada pembelajaran kendiri. Kemudian academic information, kita kena lihat daripada segi pointer mereka, iaitu pencapaian mereka, sama ada mereka adalah daripada pelajar kelas cemerlang, pertengahan ataupun kelas yang paling bawah sekali. Iaitu kita boleh lihat juga daripada segi skill of writing ataupun reading,
Okey, social character kita kena lihat daripada segi talent yang mereka ada. Contoh setiap pelajar ni talent mereka berbeza-beza. Ada yang suka melukis, ada yang suka bercerita, ada yang suka berkomunikasi. Jadi kita kena identify kelebihan setiap pelajar tersebut. Dan akhir sekali kita kena lihat juga daripada segi background dan juga behavior. Sebab apa? Background ni kebanyakan yang lahir daripada background education, pelajar-pelajar ini lebih bermotivasi untuk berjaya. Manakala bagi ada juga yang lahir daripada background family yang berjaya dan bisnes contohnya, tetapi daripada segi education mereka kurang fokus. Mereka lebih kepada aktiviti-aktiviti PNP yang lebih bersifat untuk meneroka, yang lebih share pengalaman. So kita kena identify bagaimana learner yang kita nak bangunkan instructional design kita. Okey, seterusnya dalam fasa analisis juga kita kena lihat konteks dia. Pertama, kita kena lihat sama ada fokus primary on learners, kemudian physical environment and scheduling. Physical environment maknanya daripada segi persekitaran fizikal dan juga daripada jadual mereka, dan juga transfer contact, bermakna bagaimana kita nak tahu media, bagaimana nak transfer knowledge dan apa dia medium tersebut dan bagaimana kita nak memindahkan pengetahuan itu kepada para pelajar. Okey, untuk setiap instructional design yang kita bangunkan, dia perlu ada task. Task ni fungsi dia adalah untuk menguji kefahaman para pelajar dan juga untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Jadi pertama kita kena identify the action in each step. Iaitu kita kena tahu, okey, selepas ini apa yang para pelajar perlu lakukan. Dia kena relate dengan apa yang kita bagi di dalam kelas. Kita tidak boleh bagi task yang berbeza dengan apa yang kita ajar di dalam kelas. Yang kedua, apa pengetahuan yang kita nak pelajar dapat? Hasil daripada aktiviti perbincangan di dalam kelas misalnya. Dan kemudian yang ketiga, kita kena relatekan dengan problem solving. Kerana ia lebih bersifat kepada dunia realiti lah. Contohnya pembelajaran berasaskan masalah. Jadi bila pelajar lihat masalah yang sebenar, okey, contoh kejadian banjir yang berlaku di Selangor baru-baru ini. Jadi kita lihat para pelajar cuba lihat masalah-masalah yang berlaku dan mereka cuba identify apakah faktor-faktor terhadap masalah tersebut. So daripada situ pelajar akan membuat pembacaan atau sedikit research untuk daripada segi faktor jalan raya, daripada segi peparitan. Jadi kat situ kita akan lihat pelajar dia akan lebih terlibat secara aktif dalam proses PDP. Jadi mereka lebih rasa menarik, mereka lebih suka dan mereka lebih faham secara realiti benda yang mereka cuba selesaikan. Okey, jadi kat sini yang boleh conclude dalam instructional process for ID analisis, dia ada content analysis, iaitu syllabus dan RPH, rancangan pengajar harian. Kemudian analisis yang perlu dibuat ialah audience learning analysis, iaitu terlibat dalam teori, model dan strategi. Dan sekali task analisis, dia wajiblah relate dengan topik yang kita ajar. Contohnya macam hari ni saya bagi ajar lecture topik 1 pagi tadi, saya mesti bagi task yang sama dengan topik 1. Saya tak boleh bagi task yang berlainan dengan topik 1 tadi. Okey, tadi saya disebut analisis konten. Bermakna contohnya syllabus ataupun syllabus atau RPH. Kenapa kita kena analisis? Sebab kebanyakan syllabus-syllabus yang ada sekarang ini dia dah outdated. Dia dah tidak relate dengan dunia pada masa sekarang. Ini menyebabkan pelajar-pelajar rasa tidak bermotivasi dan mereka akan mengantuk dalam kelas. Jadi silibus-silibus yang ada pada masa sekarang contohnya perlulah dibuat pemurnian dan direlate dengan teknologi yang sedia ada pada masa sekarang. Okey, ini adalah salah satu contoh apa masalah yang sering berlaku terhadap silibus pada zaman sekarang. Kebanyakannya semua tidak ada handout. Kadang-kadang pelajar walaupun kita bagi soft copy, tapi ada juga certain pelajar yang lebih suka kepada hard copy sebab mereka suka baca dan suka pegang dan mereka boleh membaca bila-bila masa saja. Okey, kemudian kebanyakannya tarikh, reading assignment dan sebagainya tidak mengikut kepada silibus yang sedia ada, dan kadang-kadang silibus yang sedia ada konten dia terlalu mengkonfuskan pelajar. Kadang-kadang dia terlalu membebankan kognitif pelajar sehingga menyebabkan pelajar merasa ngantuk dan bosan dalam kelas.
Okey, jadi bila kita identify analisis yang berlaku di dalam silibus tersebut, maka kita perlulah buat pengemaskinian. Antaranya, pertama kita kena pastikan basic information seperti objektif, apakah prerequisite, content info dan textbook dan juga senarai rujukan yang pelajar boleh gunakan. Kemudian kita kena lihat, kita kena ada topik dalam RPP, contohnya tarikh exam, assignment dan seterusnya ada grade calculation. Policies, cost policy, contohnya kalau daripada segi assessment lah, maknanya berapa persen untuk projek, berapa projek kumpulan, berapa persen untuk final exam, berapa persen untuk test dan juga jika tidak hadir, absent, apakah kebarangkalian yang pelajar akan hadapi. Contohnya kalau kehadiran melebihi daripada 20%, pelajar tidak boleh menduduki final exam. Kemudian additional material selain daripada nota yang diberikan, kita juga boleh bagi link, contohnya link YouTube, link referral untuk pelajar rujuk, dan kita kena elakkan menggunakan teks yang terlalu banyak dalam kita punya nota ABBM. Sebab bila kita menggunakan teks yang terlalu banyak, dia menyebabkan berlakunya cognitive overload. Kita kalau kita lihat buku atau kalau kita baca, kalau kita nak tengok kertas, kalau terlalu banyak crowded text pun kita tak nak baca kan. Jadi adalah lebih bagus sekiranya lebih simple, iaitu more can be less. Okey, accessibility. Accessibility bermakna kita menggunakan secara elektronik ataupun post online. Contoh yang saya buat pada hari ini adalah kita menggunakan post online secara accessibility. Iaitu meskipun ada pelajar yang bekerja, 2 orang pelajar yang bekerja dalam kelas ini, tapi Alhamdulillah saya masih lagi boleh hantar tugasan dan juga boleh hantar nota dalam bentuk video dan juga dalam bentuk hard copy. Bermakna walaupun pelajar tidak dapat memberi tumpuan pada waktu siang hari, malam ni you all boleh juga lihat nota yang saya bagi dan menyiapkan task yang diberikan. Okey, sama juga contohnya selain daripada itu, contohnya kalau ada tambahan PNP yang adalah untuk pelajar-pelajar normal, tetapi apabila kita transfer ke dalam bentuk braille file, dia masih lagi boleh digunakan untuk pelajar-pelajar yang OKU penglihatan. Dan juga disability statement, iaitu kita kena pastikan pelajar-pelajar yang ada masalah disability ataupun ada learning need to meet you privately. Jika ada pelajar-pelajar yang ada kekurangan ataupun mereka mungkin ada yang lembam tu maksudnya mereka kognitif mereka kurang ataupun lebih slow berbanding dengan pelajar-pelajar normal yang sebaya dengan mereka. Jadi mereka boleh berjumpa dengan pengajar ataupun guru bila-bila masa sahaja mengikut kepada kesesuaian. Okey, so kita pergi ke fasa design proses. Design adalah pertama kita kena plan secara kreatif. Bagaimana kita memikirkan umpama klien, iaitu kita letakkan diri kita seperti audiens, seperti klien, supaya apa yang kita bangunkan, apa yang kita cipta adalah mengikut kesesuaian para audiens. Okey, antara step penting yang perlu diambil kira dalam fasa design ini, pertama kita kena bangunkan training secara outline kita, kemudian kita ada objektif dan juga topik, kita dah listkan dia, kemudian kita kena pastikan type material apa yang kita nak guna, kemudian bagaimana kita nak pastikan kita nak nilai kita punya pembelajaran tersebut dan kita membangunkan storyboard. Storyboard ini adalah papan cerita di mana nanti insya-Allah besok saya akan terangkan apa itu papan cerita, dan untuk semester ni assessment, salah satu assessment yang setiap pelajar kena buat pun adalah papan cerita. Jadi saya akan terangkan lebih lanjut apa itu papan cerita untuk the next topic. Kemudian design, so kita dah kena letak, kita dah kena isi apakah kita punya learning goals dan juga objektif. Kita dah ada list dia dah. Kemudian apakah siapakah audiens yang akan terlibat. Contohnya siapa skop kita. Katakan kita nak buat di kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah, ataukah di kalangan pelajar sekolah menengah, atau adakah di pelajar-pelajar peringkat IPTA, dan kita kena pasti bagaimanakah mereka belajar. Iaitu belajar ni kita boleh lihat daripada segi alat bantuan teknologi yang sedia ada, sama ada dalam kelas tu ada ke tidak projektor, ada tak bantuan komputer, atau adakah
hanya ada whiteboard sahaja di dalam kelas. So itu semua kita dah ada design dia. Okey, jadi inilah yang tadi saya ada jelaskan di awal kelas tadi ni. Table ataupun jadual dalam setiap pembangunan instructional design mengikut fasa. Pertama, fasa 1, analisis. Okey, kena nyatakan apa yang you analyse. Fasa 2, design, iaitu method dia you bangunkan storyboard. Contohnya lah, fasa 3, development. So, alpha testing ni bermakna you testing di peringkat sesama awak sendiri. Yang keempat, fasa 4, implement, iaitu kita laksanakan. Dan akhir sekali, fasa 5, kita evaluate, kita menggunakan beta testing. Beta testing adalah di peringkat pengguna sebenar, dia akan nilai kita punya produk yang kita bangunkan dan seterusnya mereka akan bagi feedback. Daripada feedback yang diberikan, maka kita sebagai designer, maka kita perlulah menambah baik dan mengemaskini apa yang kita bangunkan mengikut kepada kehendak pengguna sebenar. Okey, ini adalah contoh storyboard yang tadi saya ada maklumkan. Storyboard ataupun papan cerita. Kalau kita lihat, ini adalah format penulisan storyboard. Storyboard sebenarnya dia ada banyak lah. Ada kalau yang dalam bentuk yang nak bangunkan kereta tu, dia buat secara lakaran. Tetapi kalau untuk membangunkan simple ABBM, kita hanya menyediakan kerangka seperti ini. Yang ini adalah ruang display image, animasi, teks dan sebagainya. Dekat sini adalah instruction button. Contohnya sini G1. G1 ini mungkin dia ada button home. Jadi kat sini kita tulis button home. Atau G2 kalau kita nak tulis skip. Jadi kat sini dia ada penjelasan lah skip. Okey, yang ini adalah montage, iaitu dia kena terangkan dia guna format apa, video berapa minit. Ini adakah animasi yang terlibat, ini ada grafik dan ini ada video. Video nak tulis seberapa minit, audio nak tulis suara apa. So kat sini, meskipun dia hanya kotak, tetapi di sini dia dah kena ada list dia. Okey, ini adalah instructional development, iaitu fasa pembangunan, iaitu kita nak bangunkan idea-idea yang kita ada design tadi. So kita bangunkan menggunakan material yang sesuai. Okey, material tersebut mestilah bersesuaian dan mengikut kepada arahan yang kita nak buat. Contohnya, apakah handout? Kopi tu macam mana? Macam mana bentuk handout tersebut? Kemudian apakah activities yang kita nak buat dalam kelas? Notes tu macam mana? Video yang nak gunakan tu macam mana? Adakah video itu daripada YouTube saja atau adakah video itu yang kita record sendiri? Okey, jadi pastikan information yang kita buat ini adalah yang bersesuaian dan tidak berulang-ulang banyak kali. Kalau baik, kalau lebih bagus adalah kita buat jadual supaya kita tahu, okay, next kita nak bagi nota, the second kita nak buat aktiviti, ketiga kita nak bagi task, keempat kita nak bagi video. So tersusun dan teratur. Okay, instructional implementation bermakna pada fasa penghantaran, delivery. Bermakna delivery ni the instructor perlu pastikan bahawa sewaktu proses instruction itu, make sure dia dapat cover keseluruhan kurikulum, instruction, goals, masa yang ditetapkan dan juga fasa penilaian yang kita akan gunakan. Contoh kalau kita nak buat fasa penilaian interview, maka kita dah kena pasti siapa pelajar yang kita akan interview dan kemudian kita dah ada recorder lah untuk kita tape jawapan daripada para pelajar tersebut dan kita analisis daripada jawapan pelajar tersebut. Kemudian kita dah ada semua material website tersebut yang kononnya kita nak minta pelajar dia guna referral menggunakan website. So kita kena pastikan website tersebut masih lagi aktif dan link tersebut masih lagi berfungsi. Okey, walaupun pada fasa design tu kita dah ada jadual, tetapi untuk implementation pun kita kena ada sedia jadual kita lah. Ini seperti gancat. Sebab apa? Kadang-kadang masalah seperti yang kita rancang, kadang-kadang masalah itu tak berlaku. Tapi bila kita run yang sebenar, pelbagai masalah muncul. Jadi kat situ kita dah ada kita dah ada backup planning dan kita kena ada jadual supaya kita dapat identify bagaimana cara kita nak atasi masalah-masalah yang akan berlaku. Okey, apabila kita membangunkan apa-apa saja kurikulum, nota dan sebagainya, kita kena pastikan ada pause procedure. Apa yang dimaksudkan dengan pause procedure? Pause adalah berhenti, iaitu kita memberi ruang kepada pelajar untuk berehat sekejap.
That's why kalau you perasan, dekat mana-mana sahaja proses PDP, pensyarah ataupun guru dia akan bagi masa take 5, kadang take 10, ikut kepada berapa tempoh lama kelas itu. Mungkin kalau kelas amali selama 8 jam, maka pensyarah dia akan bagi masa tempoh contohnya selama 30 minit untuk pelajar, dia rehat kejap untuk makan, minum dan sebagainya. So, apa kepentingan pause procedure ini? Okey, pause procedure ni fungsi dia adalah kita tak nak pelajar dia merasa terlalu ngantuk, sebab kajian mengatakan adult learner, itu pelajar-pelajar dewasa, dia cuma boleh, paling maksimum dia cuma boleh dapat input dalam masa 1 jam saja. So selepas 1 jam itu mereka dah tak boleh, kognitif mereka dah tak boleh nak terima lagi. Itu untuk orang dewasa lah. Kalau untuk kanak-kanak, tempoh masa dia mungkin agak panjang, tetapi dia dah sampai satu tahap limit dia dah tak boleh nak fokus. Okey, macam saya cakap tadi, contoh pause procedure adalah kita minta pelajar rehat kejap, makan, minum dan sebagainya. Tapi ada juga cara-cara yang berbeza selain daripada itu. Antaranya, kita boleh minta pelajar-pelajar untuk discuss dalam kumpulan. Itu pun kita boleh ambil kira sebagai pause procedure. Iaitu bila pelajar berbincang dalam kumpulan, daripada mereka ngantuk, mereka dah segar kembali sebab mereka saling memberi idea, memberi input dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh membuat pause procedure yang terlalu pendek. Contohnya 2 minit. 2 minit. Ataupun kadang-kadang kita minta pelajar dia bangun kejap untuk buat senam sekejap. Pun boleh dalam masa 5 minit. Okey, kemudian kita pun boleh minta pelajar untuk salin note kat depan. Kemudian kita minta pelajar untuk review notes. Okey, buat discussion, dan ada banyak lagi kaedah pause procedure yang kita boleh laksanakan dalam kelas bagi memastikan keberkesanan ataupun effectiveness delivery of teaching and learning. Okey, ini adalah contohnya bila kalau saya kata okey, ambil masa 2 minit dan fikirkan bagaimana awak nak menggunakan kaedah pause procedure. Oleh kerana kita ni secara offline, jadi saya tak boleh minta input masing-masing lah. Tapi mungkin esok saya akan tanyalah. Saya minta pendapat masing-masing bagaimanakah pause procedure yang awak akan buat dalam kelas sekiranya you sedang bagi lecture. Okay. And then we go to assessment. Apa itu assessment? Assessment adalah penilaian yang berfungsi untuk memastikan konten ataupun syllabus ataupun teaching and learning yang dijalankan itu adalah bersesuaian dan mencapai objektif dan juga goal yang kita telah tetapkan di awal semester. Okay, so assessment dan evaluation. Okay, assessment ini kita boleh buat dalam bentuk ujian, kuis, tugasan dan sebagainya. Manakala evaluation adalah penilaian, di mana kita buat dalam bentuk feedback daripada pelajar, feedback daripada pengguna, feedback daripada pakar dan sebagainya. Okay, so kita lihat kepada flowchart. So, ini adalah salah satu teknik evaluation yang kita juga boleh buat sendiri, iaitu kalau kita buat start, so kita buat dalam bentuk flowchart. Adakah kita perlu ini? Jika ya, kita akan pergi ke next fasa. Jika tidak, maka dia akan pergi ke satu fasa iaitu kita perlu skip. Okay, dan seterusnya sehinggalah fasa-fasa tersebut dapat dilaksanakan iaitu dengan berjaya. Contohnya daripada analisis sehinggalah kepada report writing. Okay, so kita lihat kepada instructional evaluation. Instructional evaluation, kita nak dapatkan feedback tentang training yang kita buat. Adakah information yang kita sediakan itu betul-betul useful kepada instructor, ataupun antara dalam fasa evaluation yang kita perlu ambil kira adalah adakah information ataupun maklumat yang kita kumpul dan kita berikan pengguna, adakah audience memahami ataupun menyukai kita punya gaya pembentangan, adakah goals ataupun objektif itu dapat dicapai. Okay, so instructional evaluation dia ada 4. Pertama, alpha test adalah kita tanya pakar ataupun kita tanya kepada rakan-rakan kita, and then kita pergi kepada pakar, and then beta test kita pergi kepada pengguna terakhir iaitu responden pelajar. Pilot test adalah kita buat kajian sebenar tetapi kita hanya buat dalam kumpulan yang kecil. Contohnya seramai 10 hingga 30 orang untuk menjawab ataupun menggunakan kaedah, menggunakan produk yang kita bangunkan sebelum kita bagi kepada pengguna yang sebenar. Hanya formatif dan summatif adalah dia sama seperti yang ketiga-tiga di atas, cuma formatif dilakukan secara berkala tetapi summatif dilakukan secara di akhir sekali proses. Okay.
Okay, next. Ini adalah peraturan ataupun guideline yang kita perlu ikuti apabila kita menggunakan instructional aids. Yang pertama, kita kena lihat daripada segi tujuan dan purpose, kemudian content, okay, define objective, flexibility, kepelbagaian, pembangunannya, content, guide learner dan juga evaluate result. Okay, contoh kat sini saya ada link. Contohnya pembangunan sistem aplikasi. Okey, cuba kita pergi ke link tersebut. Okey, so kalau kita lihat dekat sini dia dah ada dia punya pengenalan, garis panduan dia, template artikel, program activities, rujukan tempat hubungi kami, dan dekat sini dah ada buku panduan. Okey, ringkasan, and then dia ada dia punya rajah. Okey, jadi apa yang saya nak terangkan dekat sini adalah contohnya bila nak bangunkan apa-apa saja termasuklah sistem, website dan sebagainya, sebelum dia develop produk hari ini, so dia akan melalui fasa-fasa terawal antaranya analisis, kemudian dia akan pergi ke design, development, implementation dan juga evaluation. So sebelum produk ini dihasilkan, antara pihak yang akan evaluate-nya adalah orang-orang yang akan menggunakan laman web ini terlebih dahulu. Jadi ini adalah contoh produk akhir yang telah siap lah. Okey, jadi apabila kita nak membangunkan apa-apa sahaja, contohnya yang bersifat secara online, yang tidak melibatkan perjumpaan secara fizikal, face to face, jadi kita kena bayangkan ataupun kita kena tahu apa itu human computer interaction. So what is that human computer interaction? Human computer interaction ialah contoh tadi macam saya tunjuk sistem tadi, walaupun dia adalah orang yang pertama sekali nak melayari laman web tadi tu, tetapi dia dah boleh tahu setiap button, fungsi dan tujuan. Ini kerana designer sebelum membangunkan apa-apa saja yang bersifat secara online, dia kena kenal pasti apa itu human computer interaction. Human computer interaction adalah manusia, iaitu pemikiran kita kena pastikan bahawa kita memahami bahasa komputer, iaitu processing. Okey, manusia menggunakan otak, manakala komputer menggunakan prosesor. Okey, so kita lihat di mana kita saling berhubung dengan komputer. Walaupun kita manusia dan ini komputer, tetapi kita faham bahasa komputer. Ingat komputer tak faham bahasa kita. Sebab komputer, kalau kita bercakap dengan komputer secara lisan, komputer tak tahu. Bagaimana kita nak bercakap dengan komputer adalah menerusi analog dan juga digital, iaitu kita masukkan bit kosong dan juga ke satu, ataupun kita memasukkan coding atau bahasa programming kepada komputer, barulah komputer boleh run arahan daripada pengguna. Okey, dan apabila dia boleh run, komputer ni sebenarnya bila dia proses pun dalam bahasa coding. Kena ingat, tak semua orang faham bahasa coding. Jadi kat situ, komputer dia akan hasilkan output dalam bentuk digital. Dia bentuk digital ni yang kita boleh nampak. Okay. Okay, so kat sini human computer interaction bolehlah kena pasti sebagai disiplin concern with the design, evaluation dan implementation yang mana dia bersifat secara interaktif yang menggunakan komputer sistem untuk kegunaan manusia. Okay, so kita lihat yang ini. So kenapa berlaku isu human computer interaction? Sebab software developer terpaksa membuatnya. Sebab kenapa? Kebanyakan manusia sekarang, kebanyakan pengguna sekarang, mereka nak merasa sesuatu yang mudah. Contoh, kalau mereka nak keluarkan duit dekat mesin ATM, kalau benda tu sukar ataupun terlalu rumit, tidak akan ada orang yang nak pergi cucuk duit dekat ATM. Mereka akan sanggup beratur dekat kaunter. Sama juga dengan kalau Foodpanda tu. Kalau Foodpanda tu terlalu complicated, tidak akan ada pengguna yang akan menggunakan aplikasi Foodpanda. Oleh itu, software developer terpaksa memikirkan bagaimanakah manusia nak membaca apa-apa saja input ataupun arahan daripada komputer. Oleh kerana tidak semua orang faham bahasa programming, that's why kenapa adanya button-button, ikon-ikon, logo dan sebagainya. Sebab kalau kita nak pergi ke order, kita just klik button order. Tetapi di sebaliknya, developer tidak ada coding-coding yang hanya dia saja yang tahu dan pakar yang komputer akan baca. Tetapi bagi pengguna seperti kita cuma hanya tahu baca button order, button pay dan sebagainya.
Okey? Okey, seterusnya kebanyakan software developer ini dia akan membangunkan apa-apa saja app, software dan sebagainya adalah berdasarkan kepada pengalaman dan juga daripada hasil kehendak orang ramai berbanding penggunaan teori. Meskipun teori mengatakan sedemikian A hingga Z, tetapi kita tidak boleh menggunakan keseluruhan teori tersebut sebab yang apa kita kena ambil kira adalah daripada apa yang klien nak. Okey? Dan bila kita ambil kira faktor-faktor daripada klien, maka kita dapat membangunkan sesuatu yang akan fit kepada kehendak pengguna sebab kita telah membangunkan satu interface yang bersifat user friendly. Okey, ini adalah contoh-contoh masalah yang berlaku pada pembangunan website pada zaman sekarang. Kenapa saya sentuh website? Sebab sekarang ni kita tahu isu pembelajaran e-learning. Di mana isu pembelajaran e-learning tidak semestinya website. So dia adalah contoh seperti Outer yang saya gunakan sebagai platform untuk PNP kita, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Okey, senario yang berlaku sekarang di peringkat online software adalah dia sifat cantik. Contohnya laman web tersebut cantik, ada tulisan atau dia cantik. Tapi daripada segi teknikal dia pun menarik dan juga konten dia pun cantik. Tetapi apa yang masalah dia adalah user tak boleh nak cari maklumat. Walaupun dia cantik tersusun tapi user tak dapat nak cari maklumat. So bila user menghadapi masalah nak cari maklumat, contohnya macam GrabFood tu, Foodpanda tu cantik kan, tapi you tak tahu macam mana nak order, macam mana nak bayar, macam mana. Jadi menyebabkan user tak akan pergi lagi dekat apps tersebut. So hasil kajian menunjukkan bahawa hasil daripada kebanyakan apps ataupun kebanyakan software yang dibangunkan, kebanyakan 42% masa yang pengguna terpaksa menghabiskan masa sebanyak 40% untuk mencari maklumat sahaja. That's why kat sini kenapa developer ataupun designer perlu memikirkan bagaimanakah kaedah pembangunan software atau apa sahaja APNP dan sebagainya perlulah bersifat user friendly. Okey, ada lagi kajian mengatakan contohnya macam sekarang platform untuk kita membeli online adalah Lazada, Shopee dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat daripada ranking, kebanyakan orang lebih menggemari penggunaan Shopee dan sebagainya. Ini kerana mungkin susunan atur dia ataupun apps dia adalah bersifat more user friendly berbanding dengan apps yang lain. Okey, sehingga kan ada kajian menunjukkan 62% daripada pembeli dia give up apabila dia melayari sesuatu apps ataupun website kerana mereka tak tahu macam mana nak cari info tentang barang yang mereka nak beli. Okey, dan hasil daripada jika kita kurang peka tentang isu-isu yang ini, maka hasil kajian menunjukkan sebanyak 50% daripada potensial jualan daripada site mengalami kerugian disebabkan pengguna dia tidak akan pergi lagi ke laman web tersebut sebab mereka menghadapi kesukaran dalam mencari maklumat yang mereka ingini. Okey, selain itu juga menunjukkan 40% user tidak akan pergi lagi ke site tersebut jika mereka mendapat pengalaman yang kurang menarik pada kali pertama mereka pergi ke site itu. Jadi apa itu goal of SCI adalah untuk develop or improve the safety, utility and effectiveness system yang include komputer menerusi usability. So, apa itu usability? Usability adalah easy to learn, effective to use and providing an enjoyable experience. Bermakna, jika kita rasa benda itu laman web ataupun apa sahaja produk yang dibangunkan itu senang nak digunakan, kemudian kita rasa dia adalah bersesuaian dan kita memberi pengalaman yang kita rasa enjoy, maka ia akan meningkatkan tahap penggunaan di kalangan user. Tetapi sekiranya user berasa sebaliknya, mereka tidak akan membelinya dan mereka akan memberi respon yang agak negatif. So, itulah kenapa bila saya kata tadi kita nak bangunkan apa-apa saja instruction design, maka kita perlu tahu user kita daripada segi physical, cognitive abilities and special needs, personality and culture, knowledge and skill dan juga motivation. Okey, dan seterusnya user memang perlu kita turut serta di dalam pembangunan projek supaya kita kena tahu apa yang kita bangunkan itu mencapai tahap
kehendak dan mencapai user experience goals yang perlu kita identify, yang perlu kita yang perlu pengguna ataupun klien dia dapat capai untuk dia memperolehi pengalaman yang begitu menarik apabila dia menggunakan apa sahaja instruction design yang kita telah bangunkan. So ini adalah contoh-contoh kesalahan yang kerap designer ataupun developers bangunkan, di mana kita sering menganggap kesemua pengguna adalah sama dan kita tidak dan kita menganggap mereka adalah seperti designer. Contoh, kalau designer memang expert dalam komputer, so dia menggunakan button yang coding yang agak complicated dan dia merasakan semua pengguna pun tahu. Contoh kalau kita nak menggunakan button exit, kebanyakan pengguna dia lebih prefer menggunakan button pangkah berbanding kita nak menggunakan button ada tulis T, ada tulis tutup pintu, ada icon dan sebagainya. So kita kena pastikan kebanyakan user dia adalah memiliki pengetahuan mana designer perlulah berfikir seperti user. Okey, jadi apa yang dapat kita tahu, kita identify di sini ialah apabila kita nak membangunkan apa-apa saja MVM ataupun courseware ataupun apa saja produk yang bersifat e-learning, kita kena make sure ada wujudnya interaction. Interaction adalah dialog di antara user dan juga komputer, di mana pengguna yang pertama kali menggunakan produk tersebut dia tidak akan rasa terbeban dan dia tahu step by step nak gunakan produk itu. Okey, contoh ya, di mana bila kita nak bangunkan apa-apa saja produk, kita kena tahu user profiling, usability goals, task analysis, prototyping, evaluation dan juga programming. Okey, dan ini contoh kita lihat kepada remote So ini adalah remote television yang sering ada di rumah. Okey, pertama kali walaupun kita tidak ada tidak ada user manual, tetapi bila kita bagi remote ini kepada pengguna, mereka dah tahu nak tekan apa, dah tahu that button untuk apa, okay for apa. So ini menunjukkan bahawa bila kita nak buat satu produk, kita kena make sure mereka tidak perlu tertumpu sahaja kepada instruction manual. Bila kita lihat sahaja produk tersebut, mereka dah tahu macam mana nak gunakan that produk. Okay, so kita lihat lagi kepada good design and bad design. So ini adalah contoh bad design. Kenapa contoh bad design? Okey, pertama, kalau kita lihat, kalau kita pergi kepada laman web ini, mati kita dah tahu nak pergi ke mana. Kemudian terlalu banyak black, terlalu banyak block of bright orange in the background, di mana dia terlalu besar sehingga kan kita tak dapat nak baca apakah maklumat ataupun konten utama yang mereka ingin sampaikan di laman web ini. So kita pergi balik yang ini pula. Ini pula adalah salah satu contoh website yang agak menarik sebab dia menggunakan warna yang agak cerah dan agak bersesuaian lah, di mana background dia adalah tidak terlalu terang dan tidak terlalu tidak terlalu sakit mata lah. Tetapi kita kena pastikan adakah bright color ini relevant dengan site purpose, adakah dia bersesuaian dengan ni. Dan kemudian kita lihat balik kepada contoh yang seterusnya. Walaupun laman web ini adalah simple tetapi dia menarik sebab dia kurang daripada penggunaan yang teks yang terlalu crowded. Okey, jadi kat sini kita dah tahu, kat sini dia dah classifykan ini untuk apa, this one untuk apa. So kalau kita nak pergi kepada tag your contact, kita just terus pergi ke link ini. Jadi kita tak perlu mengambil masa yang terlalu lama untuk mencari apa maklumat yang kita inginkan. Okey, ini pula, ini adalah contoh kalau kita lihat kepada website ini menarik, tetapi masalahnya adalah di backgroundnya. Bila backgroundnya ada abstract macam gini, dia menyebabkan mata kita agak sakit. Okey, yang ini adalah masih lagi menggunakan website yang sama tapi kita tukar dia punya background. Tetapi walaupun background dia kita dah menggunakan warna biru, tetapi bila website ini masih lagi kecil, dia masih lagi mengganggu daripada segi penglihatan kita. Dan ini pula ini pula kita kena lihat kenapa dia menggunakan ini hijau dan ini menggunakan tulisan italic. So kalau kita tidak ada, bila kita nak design apa-apa, kita kena pastikan kenapa faktor kita guna hijau. Adakah kita nak menarik minat pengguna ataupun kita nak menarik minat pembaca. Jika tidak apa-apa, kita make sure kita hanya menggunakan warna yang sama sahaja. Itu adalah asas dalam pembangunan laman web.
Okey, ini adalah salah satu contoh web yang lebih menarik walaupun dia simple. Contohnya untuk Apple iPad, tetapi dia menarik sebab dia cuma ada a few button di bawah ini dan dia ada beberapa menu saja. Di mana user akan tahu setiap button dan mereka tahu nak pergi ke mana lah, nak klik ke button mana. Jadi bila di mana kita dapat lihat di sini, keeping a complicated site simple, jadi dia lebih menarik berbanding terlalu crowded dan lebih banyak warna yang digunakan. Okey, so kita lihat juga penggunaan warna. Kadang-kadang kalau kita menggunakan warna yang salah, maka dia akan membawa maksud berbeza. Contoh, kalau kita lihat dekat sini, objek yang sama, gambar yang sama, tetapi warna yang berbeza. Kat sini kita lihat dia seperti sebuah island. Okey, manakala kat sini pula, kalau kita lihat dekat sini berwarna biru dan ini warna hijau di luarnya, dia akan lihat seperti tasik. So kita kena make sure pemilihan warna juga memainkan peranan penting apabila kita membangunkan apa-apa saja instructional design. Okay, next. Jadi kita kena pastikan apa saja produk yang kita bangunkan perlulah simple. Sebab bila dia simple, maka dia akan mengurangkan visual yang terlalu berat pada mata pengguna. Kerana tak semua konten tak semua konten kita perlu paparkan dalam satu interface. Kita mungkin boleh buat banyak interface tetapi kita menggunakan button next sehingga ke habisnya. Dan kita kena memastikan ada white space. White space maknanya ada ruang kosong dalam pembangunan interface. Jangan tidak ada white space langsung. Bila tidak ada white space menyebabkan dia terlalu crowded dan menyebabkan kita pembaca tidak akan berminat untuk melayari website ataupun apa-apa sahaja produk yang kita bangunkan. Okey, so kita lihat juga daripada segi mapping. Mapping ini contohnya kedudukan button, kedudukan menu. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita pun confuse. A ni untuk apa, B untuk apa, C untuk yang penuh yang mana dan D untuk yang mana. Ini sama jugalah kalau kita buat kepada susun atau menu ataupun button di dalam website. So kita lihat pula yang ini. Yang ini kalau kita lihat dia lebih bagus dan lebih fahamlah. Yang ini untuk yang ini, manakala yang ini pula untuk penulis ini dan seterusnya. Jadi kita kena pastikan kedudukan, layout, mapping, button dan sebagainya perlulah bersesuaian dan juga menarik. Okey, itu saja untuk topik 2 pada hari ini. Untuk petang ni saya tak akan bagi task, tetapi saya harapkan you all dapat memanfaatkan masa yang saya beri dan dapat menyiapkan tugasan pada task 1. Untuk task 1 tadi yang di mana saya minta semua pelajar untuk memilih model instruction design, saya minta semua pilih satu dan kemudian buat bentuk slide dan kemudian bentangkan pada kelas besok. Okey, sebelum kita pergi the next topik. Okey, jadi insyaAllah lah kita akan jumpa besok di mana saya akan bagi link Meet dan kita akan berjumpa secara maya face to face. Okey, terima kasih semua. Selamat buka puasa pada hari ini. Assalamualaikum.